Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dan insya-Allah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Mulk, sambungan dia dari ayat yang ke-6. Dari ayat yang ke-6 muka surat 562 dari surah Al-Mulk, surah yang ke-67. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة
lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sambung sekali lagi. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan anugerah yang tidak terhingga banyaknya kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita dari kalangan hamba-Nya yang benar-benar bersyukur dengan mentaatinya dan melaksanakan perintahnya serta meninggalkan larangannya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita sekali lagi, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, sambungan kita pada surah Al-Mulk yang kita dah baca, semalam pun kita baca, ini kita sambung lagi. Itulah pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam, dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka disediakan azab neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelum ni menyatakan kekuasaan Dia dan menyatakan Dia yang mencipta hidup dan mati, dan menyatakan juga tujuan Dia cipta kita. 3 perkara yang kita sebut tadi. Allah Ta'ala sebut kekuasaan Dia, Allah Ta'ala sebut penciptaan Dia, dan Allah Ta'ala sebut
tujuan kita atau dia menciptakan hidup dan mati ni. Mana ayat dia ni? Ayat pertama, tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah Ta'ala sebut, maha berkat Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Mana ni kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia tunjukkan pula penciptaan dia. Lalu dia kata alladzi khalaqal mauta wal hayah. Kemudian dia sebut pula kenapa dia cipta. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk test kita ni, siapa yang paling baik amalan dia. Paling baik kita dah nyatakan ikhlas dan menepati sunnah. Kemudian dia ceritakan lagi sekali kekuasaan dia, bahawa dia nak buktikan kepada makhluk ni dialah yang berkuasa dan tidak ada kecatatan pada dia. Lihatlah ciptaan Allah di langit yang tidak ada sedikit pun kecatatan. Kalau nak ulang tengok banyak kali pun kamu tak akan jumpa. Berarti Allah berkuasa mencipta dengan sempurna. Ini kekuasaan dia. Kalau dia nak buat ciptaan yang sempurna, tak ada masalah bagi Allah. Tapi Allah cipta manusia dalam keadaan untuk dia diuji. Setelah daripada tu Allah Ta'ala nyatakan ayat yang kita baca hari ni, bagi siapa-siapa yang gagal memenuhi maksud daripada ciptaan Allah. Allah cipta untuk beramal, tiba-tiba dia kufur kepada Allah, berarti dia gagal memenuhi tugas yang telah Allah Ta'ala wajibkan ke atas dia. Dia kufur kepada Allah. Okey, di mana kesudahan mereka? Mereka berada di dalam azab neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bahkan Allah Ta'ala sebut cerita mereka yang diazab ni panjang sikit, bukan sekadar sebut dia di dalam neraka Jahannam. Ini boleh menjadi jawapan kepada persoalan kita sebelum daripada ni. Ada orang kata tak adil Allah Ta'ala ni mengazab orang yang kafir. Kalau dia dilahirkan sebagai orang non-Muslim, membesar, ni salah satu daripada ayat yang boleh menjawab persoalan tersebut. Kita sambung lagi bacaan kita. Ayat yang ketujuh Allah Ta'ala kata, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dicampak ke dalam neraka itu, sami'u laha syahiqan, mereka mendengar bagi neraka itu adanya jeritan, bunyi jeritan. Macam mana tak tahu? Neraka tu ada bunyi dia. Wahiyya tafur, dan dalam keadaan dia menggelegak. Di saat mereka dicampak tu, neraka sedang menggelegak dan terdengar bunyi jeritan dari neraka. Macam mana? Wallahu ta'ala alam. Kita kalau tengok api hak menggelegak, apa dia kita boleh bayang? Kawah gunung berapi, tapi neraka lagi dahsyat daripada tu. Macam mana dia boleh mendidih? Kalau Allah Ta'ala sebut dicurahkan di atas kepala mereka dalam ayat yang lain, timah atau tembaga yang cair dalam neraka. Jadi sifat api itu menggelegak lagu mana? Wallahu ta'ala alam. Dahsyat. Okey, syahiqan, dia ada jeritan dia, wahiyya tafur. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, takadu tamayyazu minal ghair. Bunyi dia tu kerana kemarahannya neraka. Sehingga kata Allah, hampir-hampir neraka itu pecah.
berkecai kerana kuatnya marah. Neraka ni dia membakar dalam keadaan dia marah kepada orang yang kufur itu. Dia bukan api yang tidak ada orang panggil perasaan lah. Allah menisbahkan bagi neraka itu adanya kemarahan. Allah menisbahkan bagi neraka ada sifat keinginan. Allah menisbahkan bagi neraka ada suara jeritan. Allah menisbahkan bagi neraka sifat menggelegak. Sifat-sifat ni semuanya menggerunkan. Ni sifat neraka ni bukan kita kata api itu biasa tak. Dalam surah Al-Mujadilah Allah Ta'ala sebut, surah Qaf, Allah Ta'ala sebut, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Hari di mana kami berkata kepada neraka, halim talati, hei neraka, dah penuh ke kamu? Halim talati, dah penuh ke kamu? Kata neraka apa? Wa taqulu hal mim mazid. Dan neraka berjawab, ya Allah, boleh tak tambah lagi penghuni? Makna dia sifat dia ingin kepada bahan bakar. Macam api lah, api ni dia nak lagi besar, nak sifat dia membakar tu sehingga dia nak kepada bahan bakar. Jeritannya, kepanasannya, menggelegaknya, keinginan dia, sehingga di dalamnya ada cangkuk-cangkuk daripada besi, mengait-ngait daripada orang meniti titian sirat, tarik mereka ke bawah. Dan kita jangan lupa ganasnya neraka ni. Dalam hadis Nabi SAW sebut, waktu dia dibawa di hadapan sekalian makhluk untuk Allah Ta'ala pertontonkan kepada sekalian makhluk ni, neraka ditarik oleh 70,000 rantai. Dan setiap rantai dipegang oleh 70,000 malaikat. Bayangkan. Pertama kerana saiznya yang besar. Yang kedua kerana sifatnya yang ganas. Kerana Allah Ta'ala dalam hadis sebut zimam, sab'una alfu zimam, 70,000 zimam. Ni bukan rantai biasa. Zimam ni biasa kita panggil tali kekang. Tahu tali kekang? Kalau kuda tu liar, kita ikat dekat mulut dia, kita tarik. Dalam bahasa Arab itulah zimam. Zimam ni tujuan dia bukan nak tarik macam kita tarik kereta sorong. Tak. Tujuan dia nak kawal binatang tersebut daripada dia mengganas. Jadi kalimah word yang Nabi guna ialah zimam, 70,000 zimam, iaitu tali kekang. Nak menunjukkan betapa dahsyatnya atau betapa ganasnya api neraka. Yang ni Allah Ta'ala sebut wa bi'sal masir, bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia juga marah sehingga hampir-hampir kemarahan dia menyebabkan dia berkecai. Kullama ulqiya fiha faujun, kata Allah, setiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar, fauj secara kumpulan-kumpulan, setiap kali dicampak, sa'alahum khazanatuha, bertanyalah kepada mereka oleh penjaga-penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Setiap kali masuk dalam neraka, Allah Ta'ala kata kullama, setiap kali penghuni neraka masuk, penjaga neraka akan tanya, dulu tak ada ke orang bagi tahu kamu tentang perkara ni? Tak ada dah orang bagi amaran, nazir, peringatan kepada kamu tentang azab ni? Apa mereka jawab? Qalu bala, mereka menjawab, ada.
Ada. Siapakah pemberi peringatan ni? Siapa? Para nabi lah, para rasul yang membawa kepada kita berita ni dari awal. Kita yang dengar ni, kita beriman kepadanya dan kita mempersiapkan diri untuknya. Bekalan kita beriman kepada Allah, kemudian amalan soleh yang kita buat, dan lebih besar daripada tu ialah kita mengharap kepada rahmat dan keampunan dari Allah. Bagi mereka yang tidak beriman, mereka tidak ada sesuatu pun yang boleh menyelamatkan mereka di alam akhirat. Jadi siapa yang beruntung? Mereka yang mendengar peringatan Rasul. Nabi ni dia datang untuk kita nak bagi tahu benda ni. Kita dengar berita ni wahyu, dia bukan cerita dongeng. Berita ni pasti akan berlaku. Ini keyakinan kita, keimanan kita. Setelah kita beriman bahawa Allah tu ada dengan bukti-bukti dia, dan setelah kita beriman Rasul tu betul dengan mukjizat-mukjizat dia, kemudian wahyu tu benar dengan fakta-fakta dan juga khabar-khabar ghaib yang dia bagi tahu, dan berita-berita akhir zaman yang juga betul, maka kita juga beriman dengan wahyu pada khabar-khabar yang belum lagi berlaku, dia pasti akan berlaku. Okey. Bak kata Dr. Zakir Naik, kalau orang tanya macam mana kita beriman dengan hari akhirat, macam mana kita nak bina keyakinan dengan hari akhirat? Pertama, dengan logik kita. Logik kita bahawa kalau Tuhan tu ada, mesti keadilan tertegak. Mesti. Kalau tidak, tak ada guna ada Tuhan. Kalau Tuhan tu ada, keadilan mesti tertegak. Macam kita yakin dengan satu sistem di dalam sebuah negara, maka kita pergi mengadu kepada polis, kita yakin keadilan akan tertegak sebab kita yakin dengan sistem negara tersebut. Konsep yang lebih besar lagi, bila kita beriman kepada Allah tu ada, pasti keadilan tertegak, kerana dia berkuasa menghukum dan membalas orang yang jahat dan memberi ganjaran kepada orang yang baik. Tapi kita nampak di dunia ada orang baik sampai mati tak dapat balasan, tak dapat ganjaran, dan ada orang jahat sampai mati tidak dihukum kejahatannya. Bererti akan tiba satu zaman Allah dengan keadilannya akan jadikan mahkamah keadilan itu tertegak. Kalau tidak, no point Allah menamakan dirinya dengan Tuhan yang Maha Adil. Itu dari sudut logik dia. Kalau Tuhan tu adil, mesti keadilan akan tertegak. Di dunia kita tak nampak, maknanya akan ada satu zaman, satu hari keadilan itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu adalah hari akhirat. Itu logik dia, kelaziman. Yang kedua, kita nak beriman dengan hari akhirat melalui wahyu. Wahyu ni bagi tahu kepada kita, okey, wahyu bagi tahu kepada kita sesuatu yang belum lagi berlaku sebelum ni, tapi telah pun berlaku setelah daripada Nabi wafat. Jadi zaman Nabi tu, Nabi bagi tahu tu benda tu belum berlaku, tapi zaman kita dah berlaku. Faham tak? Nabi bagi tahu tentang akhir zaman, seperti pemimpin-pemimpin yang memukul rakyatnya. Nabi kata dua golongan ahli neraka yang aku tak tengok zaman aku. Satu, manusia yang memegang cepeti seperti ekor lembu memukul manusia. Itu pemimpin yang zalim. Zaman Nabi tak ada. Lepas Nabi wafat, mari zaman khalifah, kemudian siapalah, kita tengok berlakunya kezaliman di kalangan pemerintah ada. Nabi juga tengok, Nabi kata aku tengok dalam neraka satu lagi, wanita yang berpakaian tapi bertelanjang. Zaman Nabi tak ada, zaman kita dah ada. Nabi bagi tahu tentang banyaknya riba, Nabi bagi tahu tentang banyaknya zina,
Nabi bagi tahu sebelum daripada berlaku perang, tempat ni akan mati fulan. Lepas tu berlaku. Nabi bagi tahu akan keringnya sungai Furat. Kita tengok dah mulai kering. Nabi kata akan berlaku gempa bumi yang banyak. Kita tengok apa yang wahyu bagi tahu benar-benar berlaku. So, kita percaya pada yang telah berlaku, dan kita juga percaya pada yang belum lagi berlaku pasti akan berlaku. Sebab kebenaran wahyu telah pun terbukti. Faham? Jadi Nabi bagi tahu cerita akhir zaman, dan Nabi bagi tahu cerita selepas berlakunya kiamat. Hak depan mata kita berlaku dah akhir zaman ni. So kita percaya. Hak belum lagi berlaku ni, akhirat ni, kita juga percaya berdasarkan kejadian yang berlaku di saat ini. Jadi bila cerita Quran tentang neraka, walaupun kita tu tak nampak depan mata, cerita tu benar, dan kita dengar pun menggerunkan. So salah satunya ialah dialog ahli neraka dengan penjaga neraka. Bila mereka dicampak dalam neraka, penjaga neraka tanya ahli neraka, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Nabi tak ada datang kat kamu dulu bagi tahu. Kalau Nabi Musa, pengikut dia kena tanyalah. Sebab tu kita ni tanya soalan, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Sebab kita terikat dengan Nabi tu. Dia akan tanya kita, tak ada ke pemberi peringatan datang kepada kamu? Apa jawab mereka? Qalu bala. Mereka kata ada, memang ada. Qad ja'ana nadhirun, telah datang kepada kami seorang rasul pemberi peringatan. Cumanya ada bahagian cumanya apa? Fakadzabna, kami dustakan dia. Wa qulna, dan kami berkata masa tu, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Maknanya kami tak percaya yang Nabi bagi tahu tu datangnya dari Allah. Ada mari, tapi kami ingat dia ni bohong. Kami tak percaya ke dia. Kami tak percaya dia terima wahyu dari Allah. Kami tak percaya itu yang Allah wahyukan kepada dia. Jadi fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami kata Allah tidak turunkan sesuatu. In antum illa fi dhalalin kabir, bahkan kami kata kamu hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata. Kami kata ke dia sesat. Ada Nabi magi tu, tapi kami kata dia ni sesat. Nabi zaman kita tak ada, tapi wahyu hadis Nabi tu ada. Sama juga, ada orang bila kita sampaikan kepadanya wahyu, dia jawab tak betul. Mungkin dia tak percaya kepada perkataan kita, padahal bukan kita kata, Nabi kata, kita sampaikan. Bahkan dia menggelar golongan-golongan ni sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Allahu Akbar. Jadi kena hati-hati. Kita dengan perintah Rasul ni, apa yang Nabi bawa, itulah jalan keselamatan bagi kita. Jalan keselamatan bagi kita ialah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang berlaku? Allah Ta'ala kata, wa qalu, dan mereka jawab lagi dalam neraka tu, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka kata, kalaulah kami dulu nasma'u. Apa maksud nasma'u? Kami dengar. Aw na'qilu, atau kami berfikir. Kami berakal. Kalaulah dulu kami dengar dan kami berakal atau memahami
sebagai orang yang mencari kebenaran, ma kunna fi ashabis sa'id, nescaya kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Ini ayat penyesalan. Nyesal zaman dulu tak ikut Nabi, tak ikut Rasul, menyesal. Nabi dah bagi tahu begini, dia tak ikut. Hak kata paling bimbang sekali ialah orang yang lahir sebagai orang Islam dah. Allah bagi dah sebelah kaki, bahasa kita lah, lahir sebagai orang Islam dah. Tapi sampai besar ada juga tak erti mengucap. Ada tak? Ada. Lahir sebagai orang Islam dah, tak erti semayang. Lahir sebagai orang Islam dah, tak kenal Nabi. Bahkan sebahagiannya murtad. Kalaulah dia duduk dengar gapo hak Nabi bagi tahu, nescaya dia selamat. Ini adalah penyesalan ahli neraka. Sebab apa? Sebab dia tak dengar hak Nabi bagi tahu. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi kita tekankan bahawa bila kita rujuk balik apa inti dakwah Nabi, nombor satu, Nabi mengajak umatnya kepada tauhid, mengesakan Allah. Ni Nabi bawa ni paling utama. Cabang iman yang paling tinggi ialah mentauhidkan Allah. Dan dosa yang paling Nabi takut, dosa yang paling besar yang Nabi bagi peringatan kepada umat dia adalah dosa syirik. Sebab apa? Sebab syirik tidak akan menyelamatkan, tidak akan mengeluarkan seseorang itu dari neraka buat selama-lamanya. Sebab tu kita orang Islam, kalau kita tahu inti dakwah Nabi ni, kita tak main-main dalam urusan syirik ni. Kalau ada jalan-jalan kesyirikan seperti riak, riak ni syirik kecil, dia boleh sampai ke syirik besar. Nabi paling takut. Nabi takut syirik kecil ni sebab dia boleh bawa kepada syirik besar. Syirik besar memanglah habis terus agama dia. Kerana itu kita peringatkan semua para jemaah dan semua kaum muslimin dan juga muslimat agar kita kena perhati betul-betul mesej yang Nabi bawa. Okey. Nabi ajak kita menyembah Allah dan meminta kepada Allah. Kalau kita faham ayat Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita akan betul-betul hanya Allah yang kita sembah dan hanya Allah tempat kita minta tolong. Kita tak akan terlibat dengan mana-mana ritual ibadah agama lain daripada Islam. Sambutan hari raya dia kita tak akan terlibat. Pasal apa? Kita takut terpalit dengan dosa-dosa syirik. Baru ni kelas kita baca tentang bahaya pluralisme agama. Di zaman ni ada satu fitnah, dia panggil pluralisme, ideologi yang baru. Apa dia pluralisme ni? Pluralisme agama. Pluralisme ni dia menganggap semua agama ni betul. Zaman dulu tak lagu tu. Zaman dulu Yahudi kata Yahudi betul, Nasrani pun tak betul. Nasrani pula kata Yahudi pun tak betul, Nasrani je betul. Dan dua-dua tu pula kata tak ada orang masuk syurga melainkan puak kami je. Yahudi kata Yahudi dia masuk syurga, Nasrani kata Nasrani dia masuk syurga. Maknanya setiap orang mencari kebenaran dan dia rasa dia berada di atas kebenaran. Mari zaman akhir zaman dia pelik. Dia kata kebenaran tu bukan satu. Atau Tuhan tu satu, jalan menuju Tuhan tu banyak. Jadi setiap agama tu adalah jalannya menuju Tuhan, semuanya betul. Pilihlah mana-mana agama, semua betul lah kau.
ini adalah fitnah yang sangat besar, kerana ia bertentangan dengan wahyu yang Nabi bawa. Mari mana idea ni? Mari daripada barat. Mari mana idea ni? Sebahagian daripada pemikir-pemikir agama Islam. Tapi dia lupa bahawa ia bertentangan dengan wahyu Nabi, wahyu yang Nabi bawa, iaitu kita mengingkari sebarang bentuk penyembahan selain dari Allah. Dan cukuplah seorang itu menjadi kufur kepada Allah di saat dia mengiyakan sesuatu sembahan selain dari Allah. Ini bahaya. Ni zaman akhir zaman ni orang jadi macam bermudah-mudahan. Dia kata kita ni jangan bergaduh, jangan kata Islam je betul, orang lain pun betul juga. Dia akan mari penyakit gitu. Orang macam ni atas dunia boleh sembang lah. Hari akhirat di saat dia bertemu dengan Allah, barulah dia tahu agama-agama yang menyembah selain dari Allah sebenarnya agama palsu, agama yang batil. Yang benar hanyalah agama Islam, dan yang benar sebagai Tuhan hanyalah Allah, pemilik sekalian alam. Jadi hati-hati, kena ikut betul-betul dakwah Nabi ni. Sebab penyesalan ahli neraka dia tak ikut Nabi. Bukti dia ayat ni. Dia kata qalu bala qad ja'ana nadhirun, telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, itulah Rasul. Fakadzabna, kami je tak percaya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami kata tidak ada pun Allah turunkan sesuatu. In antum illa fi dhalalin kabir, kamu ni tidak lain melainkan dalam kesesatan yang nyata. Dia pula kata Nabi ni sesat. Dia kata Nabi gila, dia kata Nabi tukang ahli sihir, macam-macam. Dia tak tahu hak Nabi bawa ni adalah wahyu. Kita sebagai orang Islam beriman dengan kerasulan Nabi, mempercayai setiap khabar yang Nabi bawa, sama ada khabar tu di zaman Nabi atau di akhir zaman, atau khabar yang datang selepas daripada kematian dan setelah daripada hari kiamat. Semua yang Nabi bagi tahu kita percaya dan beriman. Semoga Allah dengan keimanan itu menjaga kita daripada azab api neraka. Okay? Ingat, apa saja Nabi bagi tahu jangan pandang remeh. Nabi SAW kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu memandang remeh satu pun kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun sekadar bertemu dengan kawan dengan wajah yang ceria. Sebab apa kita ni orang Islam, selain daripada cerita bab keimanan ataupun takut kepada api neraka, bagi orang beriman ni kita sebut sikit, bagi orang yang beriman, kita kena tahu bahawa bagi mereka adanya ganjaran yang besar dan pahala atau darjat yang bertingkat-tingkat. Allah ni kan maha adil, kita kata tadi, maha adil. Jadi dalam mengadili manusia yang jahat pun Allah adil, dalam menghukumi atau mengganjari orang yang beramal pun Allah adil. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut, bagi orang mati syahid, bagi para syuhada dalam syurga ada 100 darjat. 100 darjat. Mati syahid dah ni baru qadar mati syahid, ada 100 darjat mati syahid. Sebab Allah tahu dia perah hati dia macam mana, dia kena azab macam mana, dia berjuang macam mana. Tak sama orang yang berjuang 2-3 langkah pergi dengan orang berjuang menerobos ke tengah-tengah musuh. Tak sama orang yang mati kena potong tangan dengan orang yang kena bom hancur berkecai. Tak sama orang yang berjuang dengan libasan pedang dengan orang yang berjuang dengan peluru pandu dan juga machine gun.
Allah tahu. Tak sama hati orang yang sikit-sikit berperang kerana ikhlas juga dengan orang yang sanggup meninggalkan seluruh hartanya kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang mati syahid pun ada 100 darjat. Setiap satu darjat dengan darjat yang kedua seperti bezanya langit dan bumi. Sebab tu 8 pintu syurga bukan menentukan darjatnya syurga. Itu baru pintu masuk baru. Dr. Firanda dalam ceramah dia baru ni kata, ada pandangan kata berdasarkan hadis dikatakan kepada ahli Quran, orang baca Quran, bila masuk syurga bacalah Quran dan naiklah darjatmu sebanyak mana bacaan kamu, dan kedudukan kamu dalam syurga ialah pada ayat terakhir yang kamu baca. Sehingga berdasarkan hadis tersebut, saya dengar hadis tu kan, sebahagian ulama kata tingkatan syurga untuk ahli Quran sebanyak jumlah ayat Quran. Kalau hak syahadat ada 100, hak ahli Quran ayat Quran ada berapa ribu? 6666 tu bukan 6236. Banyak itulah darjat ahli syurga untuk ahli Quran. Jadi kita tak tahu banyak mana. Ini bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang kafir, azab dia juga bermacam-macam. Setiap dosa Nabi tengok dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi tengok banyak bentuk azab. Dan dalam neraka juga bukan satu jenis, banyak jenis. Ada perutnya terburai, ada ditarik daripada mulut dia sampai ke belakang dengan cangkuk besi. Ini semua azab-azab yang datang melalui wahyu. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripadanya. Kita tahu amalan kita ni tak cukup, sikit je nak menyelamatkan kita dari azab. Dosa kita pun banyak. Hanya saja kerana keimanan kita bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang serta Maha Pengampun, kita harapkan keampunan Allah dan rahmat serta kasih sayangnya. Semoga Allah dengan rahmatnya menyelamatkan kita dari azab api neraka, dan semoga Allah dengan rahmatnya juga memasukkan kita ke dalam syurga. Baik, akhir sekali apa berlaku? Ayat ke-11, fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka. Jadi ni orang kata tadi, orang kata tak acilah orang tu dia lahir sebagai orang non-muslim, tak acilah. Sebenarnya dalam Quran Allah Ta'ala kata mereka yang masuk neraka akan mengakui kesalahan mereka sehingga mereka rasa layak. Sebenar-benarnya mereka memang layak untuk berada di dalam neraka. Allah Ta'ala akan tanya, apakah kamu rasa dizalimi? Ada tak kebaikan yang kamu buat walau sebesar zarah? Hari ini tidak akan ada seorang pun dizalimi, Allah Ta'ala tanya. Jadi kalau dia ada pengaduan kepada Allah, silakan. Tetapi ayat surah ni kata fa'tarafu bidhanbihim, mereka akhirnya mengakui dosa-dosa mereka. Sebab tu dalam hadis yang disebut oleh Imam Ahmad, bahawa seorang sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata lan yahlikan nasu hatta yu'dhiru min anfusihim. Allah tidak akan membinasakan manusia sehingga mereka ada keuzuran untuk mereka, ataupun sehingga ada keuzuran untuk mereka bawa di hari akhirat. Jadi kalau dia ni dia nak diazab, dia dah ada dah alasan dia. Allah Ta'ala tidak akan membinasakan manusia melainkan setelah adanya alasan untuk Allah Ta'ala azab mereka. Berarti Rasul ni akan sampai, dakwah Islam mesti akan sampai. Dia dengar hujung-hujung dengar, melainkan perbahasan ulama tentang orang yang pekak, buta,
yang tak pernah sampai pun dakwah, yang tu urusan mereka. Kita pernah sebut dah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun pandangan ulama berkaitan tu, mereka akan diberikan keuzuran di hari akhirat nanti. Adapun orang-orang hak normal ni, mereka akan mengakui fa'tarafu, iktiraf. Apa maksud fa'tarafu? Iktiraf. Sampai akhirat setiap ahli neraka akan mengiktiraf dosa mereka. Sebab malaikat tanya, dulu tak ada kau bagi tahu, ada, kami tak percaya. Akhir sekali mereka kata, mereka iktiraf kesalahan mereka. Fasuhqan li ashabis sa'id, maka jauhlah mereka dari rahmat Allah bagi ahli-ahli neraka. Dan Allah Ta'ala sebut ayat yang terakhir kita baca ini, ayat 12, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, adapun orang yang takut kepada Tuhan mereka secara ghaib, tanpa dilihat orang, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka keampunan dan pahala ganjaran yang besar. Jadi inilah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita rasa takut kepada Allah. Doa minta rasa takut ni kena minta, Allahumma qsim lana min khasyatik, ya Allah bagilah dalam hati kami ni rasa takut kepadamu. Kadang-kadang kita ni taing baca tazkirah lagi ni berasalah takut, bila balik rumah lupa. Petang nanti orang ajak makan tengah hari ke apa semua sekali, habis lupa. Esok ingat balik, lusa lupa balik. Begitulah sifat manusia. Jadi semoga Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam kelas ni, supaya di saat kita terlupa, adalah yang mengingatkan kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Jadi peringatan tu, kita baca Quran, kita faham, datanglah ingatan dan menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ayat 12, wallahu taala alam. Kita akan sambung besok pada ayat yang ke-13 surah Al-Mulk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.